Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita malam ini dengan laporan di Kapit. Program Bantuan Persekolahan Pelajar B40 bagi kawasan Agensi Pembangunan Ulu Rajang (URDA) merupakan satu inisiatif bantuan yang bertujuan membantu pelajar-pelajar B40 dengan menyediakan keperluan asas sekolah. Menteri Kejaraya Malaysia yang juga pengerusi URDA, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, program ini juga merupakan sebahagian daripada aktiviti sambutan ulang tahun ke-15 KOR, Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak, bagi menunjukkan komitmen kerajaan dalam membantu rakyat ke arah pembangunan sosio-ekonomi Sarawak. Tegasnya, pendidikan merupakan salah satu tunggak utama kepada pembangunan sosio-ekonomi negara, UMNO, dan Sarawak secara khususnya. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas, Lida Masan, semasa merasmikan program bantuan awal persekolahan di Dewan Suara Kapit pada Sabtu. Datuk Seri Alexander menambah, sumbangan tersebut bukan hanya menunjukkan rasa prihatin URDA, tetapi juga menjadi bukti komitmen tulus pihaknya dalam membina masyarakat yang maju dan berdaya saing. Ahli Parlimen Kapit itu turut merakamkan penghargaan ke atas Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (REKODA) yang telah diamanahkan oleh Kementerian Ekonomi Malaysia untuk melaksanakan projek-projek kecil yang berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat bagi meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan skor, khususnya URDA. Seramai 300 pelajar dari pelbagai sekolah rendah dan menengah di kawasan Murum, Belaga, Pelagus, Baleh, Bukit Goram dan Katibas menerima barangan persekolahan dalam program tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Pegawai Eksekutif CEO REKODA, Datuk Ismawi Ismuni, Dr. Hadi Syam Junaidi dalam ucapan aluannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah menyalurkan sumbangan kewangan sebanyak RM22.67 juta bagi melaksanakan projek-projek berorientasikan rakyat di dalam kawasan pentadbiran REKODA. Di bawah URDA, katanya sebanyak RM70.02 juta telah diluluskan untuk melaksanakan 38 projek yang dikenali sebagai Community Aid Score. Seterusnya, Simunjan menjadi destinasi pertama daripada 19 lokasi di seluruh Sarawak bagi program penunaian Sumbangan Tunai Rahmah STR tahun 2023 untuk penerima kawasan pedalaman Sarawak yang tidak mempunyai akaun bank. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki berkesempatan turun padang melakukan walkabout ketika program itu dijalankan bersama Adun Simunjan Auladris dan Residen Bahagian Samarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar turut diberi taklimat ringkas oleh pihak Jabatan Pembendaraan Negeri Sarawak mengenai perjalanan program tersebut. Program yang diadakan pada Sabtu itu melibatkan seramai 1,988 penerima tersenarai untuk pembayaran secara tunai bagi fasa 1, 2, 3 dan 4 STR yang bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang di Dewan Mesra Simunjan. Antara agensi-agensi lain yang terlibat dalam program ini adalah Bank Simpanan Nasional BSN, Jabatan Pembendaraan Malaysia Sarawak, Jabatan Pembendaraan Negeri Sarawak dan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ke perkembangan berikut, penganjuran Persidangan Persatuan Pengurusan Sukan Asia 2023 AASM 2023 berjulung kalinya sangat bertepatan dengan hasrat Sarawak untuk melahirkan lebih ramai pengurus sukan bertauliah. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan berkata, dengan adanya persidangan ini kelak, ianya akan melatih mereka yang terlibat dalam disiplin sukan tertentu. Katanya, persidangan bertemakan agenda kelestarian, tindakan dan pendidikan melalui sukan bertujuan meningkatkan aspek akademi sukan dalam melatih kaki tangan dan pihak yang terlibat dalam sukan. As you know, I meant to understand this is the first time this conference will be held in Sarawak. Normally it's held in Semenanjung. Two times in Kuala Lumpur, and the third time was in Langkawi, and this is the fourth time. So this is the first time that they're having it in East Malaysia in Sarawak. So we are very pleased. So we look ASM will also spotlight coaching especially and Sarawak in general in the eyes of Asian sport industry. We have confirmed the attendance of the international sports speaker that will share their view and insight of the topic of the conference.
Beliau berkata demikian semasa sidang media pra-pelancaran AASM 2023 di Hotel Imperial, Kuching pada Sabtu. Seramai 500 perwakilan dari lebih 25 negara di seluruh dunia akan mengambil bahagian dalam persidangan itu. Dalam pada itu, Datuk Snowden berpendapat penganjuran persidangan ini tepat pada masanya kerana Sukan Malaysia SUKMA 2024 juga bakal berlangsung di Sarawak. Untuk rekod, AASM 2023 akan berlangsung pada 19 hingga 20 Ogos ini bertempat di Hotel Imperial, Kuching. Dalam majlis berbeza, Datuk Snowden telah merasmikan program Jerayawara Projects of Dream Realised (PRO-DR) di Pusat Konvensyen Serian SCC pada Jumaat. Program anjuran tabung ekonomi gagasan anak Sarawak Tegas itu bertujuan meneruskan misi pendidikan dan pekerjaan terutama kepada golongan belia. Dalam ucapannya, Datuk Snowden selaku Bendahari Lembaga Amanah Tegas berkata, walaupun sudah memasuki siri ke-8, namun program tersebut masih mengekalkan matlamat asalnya untuk memberikan maklumat komprehensif mengenai peluang pendidikan kepada penduduk setempat, terutama pada para pelajar dan belia. Ujarnya, ia merupakan usaha kerajaan Sarawak melalui Tegas dalam membantu membangunkan modal insan di negeri ini. Dalam masa sama, beliau berharap agar usaha seumpamanya dapat membantu seberapa banyak lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dalam melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Pameran pendidikan terbesar di Sarawak ini turut disertai sebanyak 26 buah institusi pendidikan kerajaan dan swasta termasuk institusi latihan awam dan swasta. Menariknya, PRO-DR kali ini salah satu rakan strategik Tegas iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengadakan tembuduga terbuka serta pameran peluang pekerjaan melalui My Future Jobs melibatkan 5 buah syarikat khususnya untuk penduduk di kawasan berkenaan. Terdapat juga aktiviti tambahan yang menarik selain ceramah motivasi dan pendidikan oleh Wakil Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Selanjutnya, kawasan Ulus Krang berpotensi menjadi antara destinasi tarikan pelancongan yang menarik sekaligus memacu ekonomi masyarakat tempatan. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi memberitahu Ulus Krang mempunyai beberapa lokasi air terjun yang menarik yang boleh diangkat sebagai destinasi pelancongan. Jelasnya, lokasi ini akan menjadi daya tarikan kepada para pelancong dari luar negeri dan merancakkan industri eko pelancongan bersama sosioekonomi masyarakat tempatan. Beliau berkata demikian semasa program Segulai Sejalai Rakyat Lubuk Antu di sini pada Jumaat. Dalam majlis sama, beliau turut meluluskan peruntukan sebanyak RM60,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Karim bagi kerja-kerja pembaikan. Selain itu, beliau juga menyerahkan cek kepada 10 JKKK dan Biro Wanita yang berjumlah RM93,000, manakala Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Nangan Menjual juga turut menerima peruntukan sebanyak RM5,000. Sementara itu, Roy turut berkesempatan menyempurnakan majlis penangguhan kejohanan olahraga antara Rumah Sukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lubuk Antu yang disertai 600 orang pelajar. Sebanyak 6 buah rumah sukan bertanding dalam 516 acara dalam kejohanan yang melabuhkan tirainya pada Jumaat. Berakhir saingan Rumah Garai yang telah dinobatkan juara keseluruhan diikuti Rumah Temegong Sipi sebagai naib johan dan Rumah Ngumbang di tempat ketiga. Dalam majlis penangguhan tersebut, Roy Angau turut menyerahkan cek berjumlah RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Lubuk Antu untuk kegunaan mereka pada masa hadapan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan video VC Premier 2023 Eco-Friendly Transport. #Menyebabfakta, salam KAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan.
laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Kereta Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.